Okey, kita tengok bahagian ni. Ini 1.2 fungsi gubahan. So, apa itu fungsi gubahan? Kita boleh tengok nota di sebelah kanan ni. So, kita tengok di sini dia ada cakap fungsi gubahan bagi suatu fungsi dengan diri sendiri bermaksud pemetaan berulang seperti f kuasa 2x sama dengan ffx, f kuasa 3x sama dengan ffx dan seterusnya. Okay. So maksudnya fungsi gubahan kita ada dua atau lebih fungsi yang bergabung bersama, dan ini fungsi gubahan bagi suatu fungsi dengan diri sendiri. Maksudnya fungsi f tu berulang 2 kali atau 3 kali ya. Cara nak cari fungsi gubahan sebegini, kita ada contoh di sini. Okay, so kita tengok ni ya. Diberi fungsi f, cari fungsi gubahan f kuasa 2 dan fungsi gubahan f kuasa 3. Okay, nak cari ni, kita tengok cara ni ya. F kuasa 2 sama dengan ffx. Fungsi gubahan ni kita mula dari belakang. Kalau belakang ni fx, kita masukkan 2x tolak 5 di belakang. 2x tolak 5. Selepas itu, kita tengok fungsi di depan. Masih f. Kalau masih f, kita masukkan 2x tolak 5 ni ke dalam fungsi f sekali lagi. Kita masukkan 2x tolak 5 di sini. Masuk ke sini ya, untuk menggantikan x ini. So, maksudnya dia menjadi 2x tolak 5 tolak 5. Kembangkan jadi 4x tolak 15. Itulah fungsi gubahan f kuasa 2x. So, maksudnya apa yang kita nak buat ialah kita masukkan 2x tolak 5 ke sini. So, kita dapat ni. So, setengah pelajar dia buat ini terus. Boleh juga buat ini terus dan dapat jawapan. Kita tengok lagi bahagian B. F kuasa 3x. Maksudnya kita ada x. Kita sentiasa mula dari belakang. Yang belakang sekali ialah fx. Fx ni 2x tolak 5. 2x tolak 5. Okey. Sekarang kita nak masukkan 2x tolak 5 ni ke dalam f. Kita pun sudah tahu, sudah buat tadi. So 2x tolak 5 masuk ke fungsi f, kita dapat ini 4x tolak 15. So, maksudnya yang berwarna hijau ni nilai dia 4x tolak 15. Sekarang kita nak masukkan 4x tolak 15 ni ke dalam fungsi f sekali lagi. Kita ganti ke sini. 4x tolak 15 masuk ke sini. Kita dapat 2. 4x tolak 15 tolak 5. Dapat 8x tolak 35. So, itulah dia. Itu fungsi gubahan bagi suatu fungsi dengan diri sendiri. Okay. So, biasanya fungsi gubahan yang dia tanya adalah sebegini. Fungsi berlainan yang digabungkan. So, tengok bahagian ini. Dia cakap cari fungsi gubahan dan image di bawah fungsi gubahan itu. So, kita nak cari fungsi gubahan untuk fungsi fg ni. Okay. Fx diberi, gx pun diberi. Nak cari fg. Okay. Kita biasanya tulis macam ni. Dia beri kita fg, kita tulis fgx. Lepas tu kita tengok dari belakang.
belakang ni GX. Kita mula dari belakang dengan kata lain. So, belakang GX ialah 2X kuasa 2 tolak X. So, kita masukkan itu ke belakang. So, F ni masih ada. Yang belakang ni jadi 2X kuasa 2 tolak X. Okay. Sekarang, kita masukkan 2X kuasa 2 tolak X ke dalam fungsi F. Kita masukkan ke sini. Gantikan X dia. So, 2X kuasa 2 tolak X. Gantikan ini. Tambah 3 masih ada. So, pada akhirnya dia jadi 2X kuasa 2 tolak X. Tambah 3. So, itulah fungsi gubahan FGX. So, bahagian B pula. GFX. So, kita mula dari Fx. Dari Fx. So, Fx ni, kalau kita tengok soalan dia, Fx ialah X tambah 3. Kita masukkan ke belakang. G. Lepas tu, X tambah 3. Okay. Selepas itu, kita masukkan X tambah 3 ke dalam fungsi G. So, kita nak masuk ke mana? Kita nak masuk ke X ni. Dan X ini juga. So, kita kena masuk X tambah 3 ke sini dan ke sini. Okay. 2 ni masih kekal. Lepas tu, X tu jadi X tambah 3. Kuasa 2 masih kekal. Tolak pun masih kekal. Dan X di belakang jadi X tambah 3. Dia jadi macam ni. Dan biasanya kita perlu kembangkan. Kita kembangkan ni. So, saya kembang terus. Tak cukup luang ni. X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Selepas saya kembangkan, saya dapat ni. Tolak X tolak 3. Okay, saya sambung di sini. Darab 2. 2X kuasa 2. 12X. 18 tolak X tolak 3. So, saya dapat 2X kuasa 2. 11X tambah 15. Nah, itulah dia. Okay, kita tengok C pula. Untuk C ni, kita nak cari FG2. Nak cari FG2 ni, ada beberapa cara. Kalau sebelum ini, kita sudah ada FGX, ini akan menyenangkan kita. Kita hanya perlu ambil jawapan di sini dan masukkan 2. Masuk 2 ke sini dan ke sini, ke dalam X dia. So, kita sudah ada jawapan sebelum dia. Kita boleh masuk terus. 2 kuasa 2 tolak 2 tambah 3. 8 tolak 2 6. 6 tambah 3 9. Dapat terus. Kalau kita ada FGX sebelumnya. Katakan kita tak ada. Kita tak ada FGX sebelumnya. Kita nak buat ini terus. Cara dia macam ni. FG2. FGX tidak dicari sebelumnya. So, kalau kita nak buat macam ni, kita kena fikir, kita mula dari belakang. G2. Belakangnya G2. G2 maksudnya kita perlu masukkan 2 ke sini dan sini. Masukkan 2 ke dalam X dia. So, kita akan dapat 2 kuasa 2 tolak 2. Dan kita kirakan ni, kita dapat 6. Sekarang F6 pula. Kita perlu masukkan 6 ke dalam F. Inilah fungsi F. Masukkan 6 ke sini. 6 tambah 3. 6 tambah 3, 9. So, kamu akan dapati sama saja jawapan dia. Okay. So, perbezaan dia ini kita merujuk kepada FGX yang kita cari sebelum ini.
Dan ini kita anggap kita tak ada FGX sebelum dia. Kita buat terus. Okay, so bahagian bahagian D pula. Bahagian D, GF tolak 1. Sama juga keadaan dia. Kalau kita ada GFX sebelum dia, kita ada, inilah dia. Kalau ada, kita masukkan nilai ini, negatif 1, ke dalam X dia. Masukkan negatif 1 ke sini dan ke sini. Dan kita boleh dapat terus. 2, negatif 1 kuasa 2, 11, negatif 1, tambah 15. So, kita dapat 2 tolak 22 tambah 15, dapat negatif 5. Nah, dapat ni. Katakan kalau kita tak ada GFX sebelum dia, kita boleh buat ini secara terus juga. GF tolak 1, maksudnya kita mula dari F tolak 1. Dan F tolak 1 maksudnya kita perlu masukkan tolak 1 ke dalam fungsi F ini. Masukkan tolak 1 ke sini. Tolak 1 tambah 2. Kita dapat tolak 1 tambah 3, tambah 3. Kita dapat 2. Nah, lepas tu kita masukkan, sebab ni G2 kan, kita masukkan 2 ke sini dan ke sini. So, kita dapat 2 kuasa 2 tolak 2. Dapatlah 8 tolak 2, dapat 6. Jawapan dia tak sama. Okey, saya cek sekali lagi. Tengok yang mana ada masalah. Sebab ini dan ini mesti sama. Okey, F tolak 1. Tolak 1 tambah 3. 2, betul. Masukkan 2 sini. 8 tolak 2, 6. Oh, betul ni. Kita tengok ni sekali lagi. 2 tolak 22. Okey, tengok sini pula. GX tambah 3, X tambah 3 kuasa 2. Yang tu dapat 6. Yang bawah tu. Bawah ni. Dapat 6. Dapat 6. Okey, mungkin saya salah tekan. Kalkulator salah tekan kot. Negatif 5. 2. Oh ya, betul, salah tekan. Okey. Ya, salah tekan. Dapat 6. Okey. So, sudah buat pembetulan, kita teruskan. Okey, so muka surat seterusnya. Okey, kita tengok bahagian C pula. Selesaikan setiap yang berikut. Okay, tengok contoh di sini. Diberi bahawa GX sama dengan 4/X. HX sama dengan 5 tolak 2X. Cari GH. Cari GH. Kita carikan dulu. Ini fungsi gubahan. Fungsi gubahan GH. GHX. Mula dari belakang. HX tu 5 tolak 2X. Sekarang kita nak masukkan 5 tolak 2X ke dalam fungsi G. Maksudnya masukkan ke bawah ni. So dia jadi 4/5 tolak 2X. Okay, so itulah dia GH. Bahagian B pula, nak cari HG. Kita tulis HGX. Kita tengok belakang dia, belakang GX. Kita masukkan fungsi GX ke belakang. Dan sekarang kita ada 4/X di belakang. 4/X ni kena masuk ke fungsi H. Maksudnya kita masuk ke sini. 4/X masuk ke sini. Yang ini semua ikut. 5 tolak 2
X itu menjadi 4 per X. Ya, kita dapat 5 tolak 8 per X. Dapatlah ni. Bahagian C pula, GHX sama dengan 4. So, kita sudah ada GHX di sini. Inilah jawapan dia. Sama dengan 4. Kita gunakan ini dan biarkan ini sama dengan 4. So, GHX sama dengan 4. Kita ambil ini 4. 5 tolak 2X sama dengan 4. Dan kita pindah 4 di sebelah kanan, pindah ke kiri, jadi bahagi 5 tolak 2X ni pindah ke sebelah kanan. Dan ini jadi 1. 4X sama dengan 2. Okay, itu bahagian C. Bahagian D, HGX sama dengan 7. So, dari bahagian B ni, kita sudah ada HGX. So, HGX sama dengan 7. HGX ialah ini 5 tolak 8 per X sama dengan 7. Dan kita susun dan carikan X. Kita dapat negatif 4 pada akhirnya. Okay, so itulah dia. Dan kita tengok muka surat seterusnya. Ini lebih kurang sama. Saya biar kamu buat sendiri. Okey, kita tengok ini pula. Bahagian D. Bahagian D, cari imej bagi fungsi gubahan berdasarkan objek yang diberi. So, ada nilai di sini, ada 4. Okay. Tadi saya pun sudah jelaskan, kita pun boleh buat secara terus. Okay, so kita tengok apa yang dia cakap dekat nota di sebelah sini dulu. Soalan itu tidak diminta untuk mencari FGX secara am. Maka terus mencari imej bagi objek yang diberi. Perhatikan bahawa FGX tak sama dengan GFX secara amnya dan FG4 tak sama dengan GF4 khususnya. Okay, so kita cari dulu. So, maksudnya bila kita buat soalan ni, kita tak perlu cari FGX. Kita cari ini secara terus. Dan tadi kita sudah bincang. Kita mula dari belakang. G4. Belakang tu G4. F. G4 ialah 2, 4, tolak 1. Dapat 7. Lepas tu kita masukkan 7. Masukkan 7 ke dalam fungsi F. Masuk 7 ke sini dan ke sini. So, kita dapat 7 kuasa 2. 3 kali 7 tolak 5. Dan kita guna kalkulator. 49, 21 tolak 5, 65. Dapat 65. Okay. So, inilah cara yang kita bincang tadi. Buat terus. Okay. So, untuk B pula, kita buat terus juga. Kita tengok F4 di belakang ni. Kita masukkan 4 secara terus ke dalam fungsi F. So, maksudnya kita masukkan ke sini, masuk 4 ke sini dan ke sini. Dan kita dapat 4 kuasa 2, 3 kali 4 tolak 5. Dan kita kirakan dulu semua nombor di belakang tu. G23. Dan sekarang kita masukkan 23 ke dalam fungsi G.
Maksudnya masuk 23 ke sini. So, 23 masuk ke situ, kita dapat 2. 23 tolak 1 dapat 45. Okay, so itulah dia, cari secara terus. Okay, kita tengok bahagian E pula. Bahagian E ini terbalik. So, apa yang saya maksud terbalik ialah fungsi gubahan diberi dan fungsi F pun diberi. So, kita nak cari fungsi G, kita nak cari fungsi di belakang. Cari fungsi G ya, di belakang tu. Okay, so cara dia, pada mulanya kita tuliskan fungsi gubahan dulu. Okay, macam ni ya, tuliskan fungsi gubahan dia. Kita tahu untuk buat fungsi gubahan ni, kita mesti mula dari belakang Gx. Mula dari belakang Gx. So, kalau kita tahu apa itu Gx, kita masukkan ke belakang. Kalau kita tahulah Gx. Tetapi sekarang kita tak tahu apa itu Gx. So, Gx tidak diberi. Gx ni soalan kita. Kalau kita tak tahu, kita carilah. Kita buat secara terus. Tak perlu ganti apa-apa di sini. Kita guna Gx dan buat terus. Caranya, kita masukkan Gx ni ke dalam fungsi F. Masukkan Gx ke sini. Masuk Gx ke sini. Okay. So, 2 Gx tolak 1. So, bila kamu perhatikan apa yang saya buat di sini saya buat sebelah kiri saja. Sebelah kanan saya tak buat apa-apa, saya tulis semula apa yang diberi. 10x tambah 13. So, sebelah kiri saya buat macam fungsi gubahan. Masukkan apa yang berada di belakang ke dalam fungsi F, masuk Gx ke sini lah. Okay, dapatlah ini. Kita nak cari Gx. So, apa yang kita perlu buat? Kita perlu pindahkan nombor satu demi satu ke sebelah kanan. Okay, saya pindah negatif 1 dulu. 10x tambah, bayangkan 13 tambah 1. Ini negatif 1 pindah sini kan, jadi tambah 1. 13 tambah 1, 14. Okay, sekarang bayangkan ini darab 2 dengan Gx. Bila saya pindahkan 2, dia jadi bahagi 2. Ya, so bahagi 2 dapat 5x. Ini bahagi 2 dapat 7. So, itulah dia. Kita tengok satu kali lagi. Cari fungsi G. Okay. Mula-mula kita tuliskan fungsi gubahan yang diberi. Lepas tu kita perlu faham dengan cara ni. Kita guna fungsi di belakang dulu. Dan kita perlu masukkan fungsi Gx ini ke dalam fungsi F. Maksudnya kita kena masukkan fungsi Gx ke sini. Ini fungsi F dia. Masukkan Gx ke sini ya. So, kita buat di sebelah kiri saja. Okay, so jadi Gx tambah 3. Sebelah kanan tu tak perlu buat apa-apa. Tulis semula apa yang kita ada. Dan kita boleh cari Gx dengan pindahkan 3 ke sebelah kanan. Dapat ini. Nah, ini teknik pertama. Kamu perlu ingat cari G ni maksudnya cari fungsi di belakang. Nah, ini teknik dia. So, bila kita tengok muka surat seterusnya, kita ada teknik yang lain. Cari fungsi di depan pula. Okay, kita tengok
Okey, inilah dia. Diberi fg, ini diberi fungsi gubahan dan fungsi g. Fungsi g di belakang. Cari fungsi f di depan. So, cari fungsi di depan. Cari fungsi di depan. Tadi cari fungsi di belakang. Okey. So, contoh sudah diberi. Fgx sama dengan 3x tambah 1. Ini fungsi gubahan yang diberi. Dan sekarang dia beri juga fungsi di belakang. Dia beri gx. Dia beri gx. Beri gx, fungsi di belakang. So, apa yang kita perlu buat? Mula-mula kita salingkan fungsi gubahan. Katakan saya buat satu soalan di sini pada masa yang sama. Bila saya jelaskan ni, saya buat satu lagi di sini sebagai perbandingan. Okay. Mula-mula saya salingkan fungsi gubahan yang diberi. Lepas tu kita perlu tahu fungsi gubahan yang kita ada ni, kita tengok fungsi belakang dulu. Fungsi belakang mula dulu. Gx mula dulu. Okay. So ini saya tak nak salin semula. Saya buat satu kurungan secara terus. Kurungan di sini. Saya nak mula dari itu. Lepas tu saya tengok contoh lagi. Nak mula dari belakang ni, maksudnya saya perlu masukkan gx yang saya tahu, yang soalan bagi ke bahagian belakang. Gx masuk ke belakang. Okay, saya buat di sini pula. Untuk case saya ni, saya perlu masukkan setengah x tambah 3, ini gx, masuk ke belakang. Okay, macam ni. Sebelah kanan tulis balik. Tak perlu tukar. Okay, sekarang biarkan T sama dengan 3x tambah 5. So, apa yang ada di dalam kurungan ni? Biasanya kita perlu masukkan ke fungsi f. Tetapi kita tidak diberi fungsi f. Kalau tidak diberi fungsi f, kita guna cara gantian. Apa yang ada di kurungan, kamu biarkan dia sama dengan T. Dan selepas tu, kamu susun persamaan ini sehingga kita dapat X sebagai subjek kita. Maksudnya X tu perlu bersendirian di sebelah kiri. Yang lain semua pindah ke sebelah yang lain. Contohnya 5 pindah ke sini, T tolak 5. 3 pindah ke sini, bahagi 3. Okay. So kita buat yang sama di sini. Kita biarkan apa yang ada di dalam kurungan menjadi T. Okay, so biarkan T sama dengan setengah X tambah 3. Sekarang kita buat X kita sebagai subjek. So, saya pindahkan 3 ke sebelah kiri. Saya pindahkan setengah ni. Setengah ni maksudnya bahagi 2. Saya pindah ke kiri, dia jadi darab 2. 2T tolak 6. Selepas saya darab 2. So, X sama dengan 2T tolak 6. Okey, sampai sini X sudah jadi subjek. Sekarang gantikan X sama dengan ini ke dalam persamaan pertama. Persamaan pertama. So, bila kita ganti, kamu akan dapati dia ganti ini ke dalam X. Ke dalam X. Okay. Dan pada masa yang sama, yang 3x tambah 5 ni dia menjadi T. Ini menjadi T ya. Okay. So 3x tambah 5 ni x tambah 5 ialah T. Dia ganti ke sini pula. So itu sebab
dia jadi ft di sebelah kiri sebab ini jadi t. Yang ini x ni ganti dengan ni. Ganti dengan ni. So dalam satu langkah dia tukar semua dari x ke dalam t. X sudah hilang. So x hilang di sini dan x hilang dari sini. Semua dalam sebutan t. Okay. Selepas kita ganti, kita darab 3 darab 1/3 hilang, tinggal belakang saja dan kita dapat t tolak 4. So kita dapat ft sama dengan t tolak 4, maka fx sama dengan x tolak 4. Apa yang berlaku di sini ialah dia tukar t di kedua-dua belah ni ke dalam x. Okay, so kita tengok sekali lagi untuk contoh ini ya. Okay, kita nak ganti. Kalau nak ganti, kita biarkan ini menjadi persamaan 1. Bila kita nak ganti, kita ganti semua menjadi sebutan t. Okay, so contohnya ini kita ganti ke sini. Setengah x tambah 3 jadi t. Yang ini pula kita ganti ke sini. So, semua jadi t ya. So kita akan dapat f. Okey, saya tulis dulu apa yang saya nak buat. Ganti ke 1 dan kita dapat ft sama dengan 2. X tu jadi 2t tolak 6 tolak 4. Ft sama dengan 4t tolak 12 tolak 4 jadi tolak 16. Dapat ft. Bila dapat ft dalam bentuk yang paling ringkas, kita tukarkan dia ke fx. 4x tolak 16. Macam itulah. So caranya lebih rumit. Okay. Ini cara untuk cari fungsi di depan. Lebih rumit berbanding dengan cari fungsi di belakang yang kita buat tadi. Okay. So soalan ni saya tinggalkan untuk kamu buat sendiri. Kita tengok bahagian G pula. Bahagian G, selesaikan masalah berikut. Okay, so diberi bahawa fx sama dengan ini, cari f2, f3, f4, seterusnya deduksikan f23. Okay, kita tengok. Kita ikut soalan dulu, tengok apa yang kita dapat. So, f2 maksudnya f, x. Kita sentiasa mula dari belakang, maksudnya fx. So, fx kita x tolak 1, x tambah 1. Okay, sekarang kita nak masukkan pecahan yang besar ni ke dalam fungsi f sekali lagi. Maksudnya kita nak masukkan ke sini pecahan yang besar ni, kita masuk ke sini dan ke sini. Okay, dia jadi, saya buat sedikit anak panah. Ini kita nak masuk ke sini dan ke sini. Okay, x tu jadi pecahan yang besar ni. X tolak 1, x tambah 1, tolak 1, x tolak 1, x tambah 1, tambah 1. Jadi macam tu. Okay, so rasa-rasanya ini sudah sangat rumit. Macam mana kita nak ringkaskan dia? Ada banyak cara. Salah satu cara ialah kita darabkan x tambah 1 di sebelah atas, sebelah pengangka, dan sebelah bawah kita darab dengan x tambah 1 juga di sebelah penyebut. Okay, so ini salah satu cara untuk
untuk selesaikan pecahan yang rumit ni. Okay, so kita tengok apa yang berlaku. Bila X tambah 1 darab dengan pecahan ini ya, dia potong. X tambah 1 potong dengan bawah dia. Potong. So hanya tinggal X tolak 1. X tolak 1. Bayangkan ini darab dengan ini darab dengan ini. Okay, sekarang kita ikut anak panah berwarna kuning ni. Ini darab ini sudah siap. Dapat ni. Ini darab dengan 1. Darab dengan negatif 1 sebenarnya. Dapat negatif X, negatif 1. So itulah kebaikan dia. Bila kita darab dengan apa yang berada di bawah kan, yang bawah tu sudah hilang. Ini pun sama. Kita darab apa yang berada di bawah, yang bawah tu akan hilang. Okay, so kita tengok. Ini perlu darab dengan ni dan darab dengan ni. Bahagian bawah dia akan hilang. So mula-mula X tambah 1 darab dengan pecahan ni, yang bawah ni boleh potong dengan ni, hilang. Tinggal X tolak 1. Sekarang X tambah 1 darab dengan 1, dapatlah balik X tambah 1. So kita dapat ni, kita ringkaskan. Bahagian atas tinggal negatif 2. Bahagian bawah tinggal 2X. Kita potong 2 dari atas dan bawah, tinggal negatif 1 per X. Dapat ni. Ini F2X. Okay. Sekarang kita nak cari F3X. F3X. So kalau saya yang buat ni, saya perlu guna hasil saya di sini untuk teruskan. Okay. Untuk buat ini, kamu boleh fikir mungkin kamu nak buat F3X sama dengan FFFX. Kalau kamu buat macam tu, kena buat banyak langkah. Kena buat fx, masuk ke sini, lepas tu masuk sekali lagi ke fungsi f. Kena buat 3 kali. Kena ganti beberapa kali di situ. Kalau saya guna hasil yang saya sudah ada di sini, di bahagian A ni, saya boleh ringkaskan sedikit langkah kita. Saya buat macam ni. F kuasa 2X secara terus. Sebab F kuasa 2 pun sudah kita cari. Kalau tak guna dia, bazil lah hasil kita. So F2X sudah ada. Ini boleh ganti ke belakang secara terus. Yang belakang ni sudah kita cari. Negatif 1 per X. Okay, so senang sikit lah. Lepas tu negatif 1 per X ni masukkan ke fungsi F. Fungsi F ini masuk ke sini dan sini, atas dan bawah ni, diganti oleh negatif 1 per X. Kita dapat ni pula. Negatif 1 per X tolak 1. Bahagian bawah negatif 1 per X tambah 1. Dapat macam tu. Dan kita perlu ringkaskan. Kita tak boleh biarkan dapat macam ni. Nak ringkaskan, okay, macam ni lah. Kalau bawah dia X tambah 1, X tambah 1, kita darab dengan X tambah 1. Untuk ni bawah dia X, kita darab dengan X. Darab dengan X secara terus. Tujuan dia hilangkan bahagian bawah dia. Okay, katakan X ni darab dengan ni, darab dengan ni, darab ini, darab ni. Okay, so apa yang kita dapat? Okay,
Bayangkan X darab dengan ini, X dia potong tinggal negatif 1. Negatif 1. Bayangkan X darab dengan 1 ni dapatlah negatif X. Dan bayangkan X ni darab dengan ni, X dia potong dengan ni, tinggal negatif 1. Dan bayangkan bayangkan X darab dengan 1 ni dapatlah X. Kalau saya tengok ini, saya akan dapati jawapan ni lebih kurang sama dengan ini, tetapi saya faktorkan negatif. Saya faktorkan negatif di sebelah atas sahaja. Saya akan dapati selepas faktorkan negatif di sebelah atas, saya dapat ini lebih kurang sama dengan ni, tapi dia terbalik. Ini terbalik ya. Dan ada negatif. Okay, so itu jawapan yang kita dapat. Dan sekarang kita cari C pula. C kita nak cari F4. F4X. Sekali lagi, sebab kita sudah ada hasil kita. Okay, kalau kita tak guna hasil ini, bazil lah. Okay, so kita gunakan hasil itu, hasil ini. Okay, so caranya kita buat F rasanya saya nak guna ini lah. Saya nak guna ni. Saya nak guna ni sebab ini lebih ringkas berbanding dengan ni. Okay, saya guna ni pula. Kalau saya nak guna ni, ini F2X kan, negatif 1 per X lah. Saya buat macam ni, F2X. So kalau kamu tak nak, kamu nak buat F3X pun boleh. Ini cara lain. Cara lain lah. Cara lain ni kita melibatkan hasil kita masuk ke belakang. Okay, saya tengok ni macam lebih rumit. Saya lebih suka guna yang ringkas. Ini F2X ni lebih ringkas, so saya gunakan dia. Saya guna 2 kali. F4 ni ialah F2 dan F2. Okay, lebih ringkas. So kita buatkan dia F2. Kita tengok belakang ni, F2X. F2X ialah negatif 1 per X. Lepas tu negatif 1 per X ni kena masuk ke F2X. Masuk ke sini sekali lagi, masuk ke bahagian bawah dia. Okay, so saya akan dapati negatif 1 bawah tu ganti dengan ni, negatif 1 bahagi dengan negatif 1 per X. Dia akan jadi darab. Kalau nak jadi darab, yang bawah tu akan menjadi terbalik. Lepas tu negatif 1 tu kita potongkan, tinggal X saja. Kalau kita dapat X, itu hasil yang penting. Hasil yang penting. Kamu tengok di sini. Perhatikan bahawa F4X sama dengan X. Inilah kita, hasil kita sama dengan X. Ialah fungsi identiti yang memetakan X kepada X. So penting lah. So
Kenapa? Berapa penting dia? Sebab kita boleh guna F4X ni untuk cari ini dengan cepat. Dengan cepat lah. So macam mana? Kita tengok lah. F23X ni, kalau kamu tak guna jawapan dari bahagian C ya, susahlah hidup kita. Nak buat 23 kali. Mungkin nak buat 1 jam ni. Okay, so kalau kamu guna hasil kita F4X ni sama dengan X lah, senang banyak kita, hidup kita. Okay, macam mana lah? Kita fikir macam ni. F4X. Okay. Saya asingkan dia kepada 3, 4, 4, 4, 4, 4. 1, 2, 3. Okay. Kalau kamu jumlahkan 4, 4, 4, 4, 4, 20. Tambah 3 lagi 23. So saya pecahkan kepada F4X banyak kali ya. Sampai pada akhir sekali saya guna F3. Okay. So kebaikan dia, kita tahu kita mula dari belakang. Dan kebaikan kita guna F4X ialah dia sama dengan X. F4X buat sampai sini, hasil kita X. Maksudnya ini akan jadi X. Bayangkan semua ni sama. Yang bahagian biru tu jadi X. So satu F4X tu sudah hilang, sudah jadi X. Kalau kita ulang lagi, kita buat dari belakang, F4X ni jadi X sekali lagi. Dia jadi X. Maksudnya macam ni lah. Tiga ni masih ada, 4 ni 4. Yang dalam kurungan tu sudah jadi X. So kamu akan dapati F4X tu boleh hilang secara terus, sebab dia sentiasa jadi balik X. So kita boleh buat secara terus ha? Bayangkan ini akan jadi X. Lepas tu ini pula jadi X. Lepas tu ini pun jadi X. Tinggal F3 yang tak boleh jadi X secara terus ha? Tinggal F3. Tinggal F3 X. F3X ni kita pun sudah cari. Inilah hasil kita. Kita tulislah ni. Negatif X tambah 1, X tolak 1. Itulah dia. Okay, so ini kita panggil didoksikan. Didoksikan lah. Mungkin kamu fikir apa tu didoksikan? Didoksikan ialah kita perlu guna hasil yang kita cari untuk dapat jawapan. Kamu tak boleh buat ini secara dari mulanya. Kita tak boleh buat ini dari mulanya. Kita perlu tengok apa yang kita ada, kita gunakan dia untuk dapatkan jawapan untuk ini. Itu didoksikan. Kalau kamu buat ini pada mulanya dengan mengabaikan hasil ini, kamu akan dapat kosong markah. Tak dapat apa-apa markah. Sebab kamu tak ada didoksikan dia. Kamu carikan F23 secara terus, tak dapat markah langsung. Okay, so perlu berhati-hatilah. Bayangkan kalau kamu buat ini secara terus banyak langkah dan akhirnya dapat kosong markah, so nanti susah hati kan. Okay, so kita perlu ingat didoksikan
buat dari apa yang kita sudah ada. Okay, kita teruskan. Okay, so kita tengok soalan 2. Dia lebih kurang sama dengan tadi, tetapi sekarang dia guna N. Dia guna GN. Okay, kita tengok macam mana. So, saya mula dari A. G2X. GGX. GX ialah X tolak 2. Lepas tu X tolak 2. X tolak 2 masuk balik ke sini. Kita dapat X tolak 2 dapat X tolak 4. Ini bukan hasil yang penting. Hasil yang penting ialah kita dapat balik X. Itu hasil yang penting. Okay, ini biarkan dulu. Okay, kita cari B pula. F3X. So, kita tak mau bazir apa yang kita ada. So, saya guna guna G2X. G2 ni kita sudah tahu hasil dia X tolak 4. Masuk ke belakang. Masuk belakang G. Ini X tolak 4. Okay. Lepas tu kita masukkan X tolak 4 ke fungsi G. Masukkan ke sini. X tolak 4 ke sini. X tolak 6. Ya, dapat ni. Lepas tu kita tengok C pula. G4X. 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 Sebab kita pun sudah ada hasil G3X. So, saya tak nak bazirkan dia. Saya guna ini untuk teruskan. Saya buat G3. G3 ialah X tolak 6. Dan sekarang saya masukkan X tolak 6 ke sini. Saya dapat X tolak 6 tolak 2, X tolak 8. Okay. Soalan ni, bila kita nak deduksikan G kuasa NX ni, kita perlu perhatikan pattern yang kita ada. Tengok pattern dia. Kuasa 2 X tolak 4. Ini kuasa 3 X tolak 6. Ini kuasa 4 X tolak 8. Dia macam 4 6 8. Ya. Dan kalau kita boleh bayangkan kan, so macam ni G5 akan jadi 10, G6 akan jadi 12 dan seterusnya. Okey, hubungan dia ialah 2 kali 5. Ini macam 2 kali 6. Ini macam, okay, saya buat dalam warna biru. 2 kali 4. Ini macam 2 kali 3. Ini macam 2 kali 2. Saya sengaja tukar ke bentuk ni supaya 4 ni sama dengan kuasa di sini. 3 ni sama dengan ni. 2 ni sama dengan ni. Sama dengan kuasa dia. So, secara umum, kalau saya ada N, maksudnya X tolak 2N. Saya ikut pattern yang kita
boleh nampak di sini. X tolak 2, nombor di sini sama dengan kuasa. X tolak 2, nombor di sini sama dengan kuasa dia. N. Dapatlah bentuk ini secara umum. Okay. Fungsi songsang tu kita buat pada kelas seterusnya lah.